Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang berusaha ayahanda siswa wal hijrah barisan DJK, ashabul fadilah kelima dan tidak, ayah ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dan selamanya kita sama-sama terafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di penghujung Ramadan, malam ke-29. Kita ikut kalender Islam. Bila mana terbenamnya matahari, maksudnya hari esoknya. Malam terbenamnya matahari sehingga terbitnya fajar shadiq, itu waktu malam. Waktu siang terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Itu dia punya tempoh waktu kita. Kita nak tahu siang ke malam, itulah tempoh hidup siang dan malam kita. Alhamdulillah juga terafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah bagi masih ruang dan peluang kepada kita untuk berada dalam Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang diberkati perjalanan hidup kita. Kita tahu Ramadan akan datang ini, kita masih ada kesempatan yang Allah bagi kepada kita. Dan kita doakan kita dipertemukan dalam Ramadan akan datang, insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan, ayah ibu sekalian, Ramadan tinggal 2 hari ikut kalender Islam, dan dia akan meninggalkan kita tak berapa lama lagi. Tuan-tuan, kalau kita tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana datang Ramadan, mereka amat gembira. Digambarkan sururun mar'ah. Para sahabat ni bila mana datang Ramadan, dipancar di muka mereka rasa gembira bila mana datang Ramadan. Bila mana berakhirnya Ramadan, apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan pada kehidupan mereka terlalu sedih. Ini sepatutnya menjadi gambaran kepada kita, pengajaran kepada kita bila mana nak berakhirnya Ramadan. Kena ada sedikit rasa sedih, bukan gembira. Gembira memang gembira nak sambut Aidilfitri. Tapi berbeza dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana nak berakhirnya Ramadan, mereka sedih. Sebab mereka tak tahu akan datang mereka akan bertemu dengan Ramadan lagi. Itulah sepatutnya dalam kegembiraan kita nak sambut Aidilfitri, sepatutnya kita kena ada rasa sedih. Sedih macam mana? Takut dan harap dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan Ramadan akan datang. Itu yang sepatutnya menjadi pedoman dan panduan kita. Tuan-tuan, ibu sekalian, kita menalafazkan alhamdulillah juga kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi orang Islam. Kita dapat Islam ini satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah ini anugerah yang tak dapat nak dibeli walaupun kita ada 3 juta atas dunia ini. Sebab anugerah ini anugerah yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita
kita jadi Islam, apa yang kita buat, sama ada kita ni buat taksi, sama ada kita ni kerja buruh, sama ada kita kerja ni wireman, technician, macam-macam kerja. Tapi kita orang Islam buat kerja cari rezeki Allah Subhanahu wa taala cara halal. Ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang bukan Islam. Ini anugerah ini dalam kita bekerja pun. Kalau kita orang Islam, kita meniaga ke, kita apa saja yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah yang Allah bagi kepada kita. Macam hari ini syarat nak dapat rumah BPR ni apa dia? Yang pertama ialah warga negara, bukan? Kalau bukan warga negara, dia minta isilah borang untuk kajang tu, dia takkan dapat. Kalau atas dunia ini peraturan nak dapat rumah, kena ada peraturan yang ditetapkan, kena ikut peraturan. Kalau tak ikut peraturan, memang tak dapat. Begitu juga dengan syurga di akhirat nanti. Kalau di akhirat kita tak ikut peraturan yang Allah tetapkan atas dunia ini, kita langgar peraturan, mana mungkin kita nak dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah ini anugerah yang cukup besar. Yang cukup besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Islam, kita kena ambil tindakan untuk bagaimana nak membangunkan agama yang Allah bagi kepada kita ini. Iqamatuddin, membangunkan agama dalam diri kita. Tuan-tuan, apa ramai yang ini orang yang pandang rendah dengan Islam yang dibagi, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dah dalam IC, dalam surat beranak kita di Islam. Berbanding orang yang tak ada Islam, lahir tak ada Islam pada kebenaran, tak ada Islam pada surat beranak dan sebagainya. Allah belum pilih dia untuk jadi Islam. Kita ni Allah dah pilih kita jadi Islam. Allah dah pilih kita jadi Islam. Sepatutnya kita berusaha untuk menjadi orang Islam yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut minggu lepas, kita berada di fasa yang ketiga, fasa untuk minta Allah selamatkan kita daripada api neraka. Maksudnya bila mana kita selamat daripada api neraka, kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu mafhum mukhalafah, mafhum di sebalik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita selamat daripada neraka, kita selamat daripada api neraka, maksudnya kita akan masuk syurga. Nak masuk syurga bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Sebab syurga ini satu yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita makan, kita nak berak, kita nak kencing, tapi di hari akhirat kita makan, kita tak akan berak lagi. Sebab najis kita itu bertukar jadi peluh. Peluh tu bau kasturi di hari akhirat. Maksudnya mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia ni kita minum, kita nak minum sebab haus. Tapi di hari akhirat diberi satu syurga, pintu ar-rayyan. Bila mana kita minum, kita takkan nak minum lagi sebab dah hilang dahaga. Ini mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia apa? Syarat dia kena Islam. Kita dah orang jadi orang Islam, kena pertahankan Islam yang kita dapat ini, yang Allah bagi kepada kita ini. Nak pertahan macam mana, tuan-tuan? Islam ini nak kuat dengan tiga benda. Sama ada dengan lidah kita, dengan perbuatan kita, dengan niat hati kita. Nak rosak pun dengan sebab tiga ini juga. Dengan lidah kita, dengan perbuatan kita, dengan niat kita. Jadi kalau kita orang Islam hari ini boleh pertahankan Islam dengan lidah kita, sentiasa melazimi menyebut la ilaha illallah. Kita sebut sentiasa, tuan-tuan. Zaman ni, zaman kita tak tahu mati masa mana. Yang kadang orang mati tengah sujud, yang kadang orang mati tengah waraita. Tapi kalau tengah waraita, dia tak sempat menyebut la ilaha illallah. Satu malam bagi dia. Sebab apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah di akhir ujung usia dia akan dijamin oleh Allah syurga untuk dia. Ni mahal hidayah yang Allah bagi kepada kita. Mahal hidayah ini. Dengan sebab itu kita sembahyang, kita bangun sembahyang, kita tarawih, kita mengisyak, maghrib dan sebagainya. Bulan Ramadan pula kita puasa. Dengan sebab kita dapat hidayah Allah, kita puasa. Jangan doktor kata kita lah, pakcik kena puasa.
baru boleh kita operate. Doktor kata, adakah doktor suruh kita puasa itu lebih baik daripada yang Allah perintahkan? Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintah kita, kamu diperintahkan puasa sebagaimana diperintahkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Perintah Allah lebih baik ke perintah doktor? Arahan ke doktor? Tentu perintah Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada arahan doktor kita puasa. Bila Allah perintah, maksudnya ada satu kebaikan untuk kita. Ada 1,001 kebaikan untuk kita. Sebagaimana Nabi sebut, sumu tasihu, puasalah mudah-mudahan kamu sihat. Tuan-tuan, Allah bagi kita 11 bulan untuk kita makan apa saja. 1 bulan ini Allah perintahkan kita siang hari jangan makan. Maksudnya Allah nak bagi kita sihat. Sihat. Setiap apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala penyakit ini punca daripada mana? Perut. Kalau kita puasa, pernah orang puasa sakit, orang puasa bertambah sihat sepatutnya. Dan Nabi sebut juga, as-sawmu junnah, puasa ini perisai bagi kamu. Tuan-tuan, kita puasa ni pernah terfikir nak buat benda maksiat? Tak pernah terfikir. Sebab puasa ini dapat menahan kita, perisai kita untuk buat benda-benda yang Allah larang. Dengan sebab puasa kita tak akan buat benda-benda yang Allah larang kita buat, yang Allah haramkan. Ni Allah sebut, dengan sebab puasa kamu menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dia begitu? Sebab Islam yang Allah bagi kepada kita. Dengan sebab kurniaan yang besar ini. Jadi kita berusaha, tuan-tuan, kita jadi orang Islam, berusaha untuk mempertahankan Islam yang Allah bagi kepada kita. Minta Allah selamatkan kita dengan Islam. Sebab Nabi sebut, aslim taslam, kamu masuk Islam, nescaya kamu selamat. Selamat ni bukan maksud selamat di dunia saja. Siapa yang masuk Islam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, darahnya, maruahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut lagi keselamatan bila mana? Selamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala sebab Islam kita. Tuan-tuan, ni orang Islam, kita ambil semangat Ramadan yang akhir-akhir ini, berusaha untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab perjuangan akhir kita pada tuan-tuan saya pernah sebut minggu lepas. Perjuangan ialah nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita. Sebab apa? Sebab tu nenek kita Nabi Adam dan Hawa berasal daripada syurga. Dan perjalanan hidup kita, matlamat perjalanan hidup kita ialah kembali kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan hidup kita. Siapa yang tak nak masuk syurga? Semua orang nak masuk syurga. Tapi berapa ramai orang menyimpang daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang, lari daripada perjalanan nak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya kepada sahabat, ni sahabat-sahabat Nabi, semua benda yang dia buat, semua benda yang sahabat buat, dia kira soal haram dan halal. Sebab halal dan haram ini perjalanan hidup kita, sama ada kita ke syurga atau ke neraka. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat Ramadan ini yang saya sebut, sepatutnya semangat kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, kita yakin mudah-mudahan Allah tertolong, Allah golongkan kita dalam kalangan ahli-ahli syurga. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Tapi prasyarat-prasyarat itu kena jaga. Tuan-tuan, Islam ni bukan benda yang boleh dibeli, yang kita beli longgok tepi jalan. Islam bukan benda yang kita beli longgokkan tepi-tepi jalan. Islam ini yang Allah bagi. Yang Allah bagi. Allah sebut apa? Kalau orang kafir, orang bukan Islam, dia ada 3 juta, dia bagi derma untuk buat masjid ke buat apa, tapi dia bukan Islam. Di hari akhirat, derma yang dibagi atas dunia ini ibarat debu yang ditiup angin. Dia tetap Islam. Kita tuan-tuan, kita bila dah mengucap kalimah syahadah ini, maksudnya kita ada sandaran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah
aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini saksi. Maksudnya kita ada tali mengikat kita dengan Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengikat kita dengan Allah, mengikat kita dengan agama Allah. Tapi lebih malang kalau kita tak dapat nak selamatkan Islam yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Anak-anak kita tuan-tuan, jom perhati. Apa? Tengok pemain bola kan. Dia minat pemain bola. Belum bola, bila masuk dalam padang apa dia buat? Buat tanah salib kat tengkuk. Anak-anak kita, tengok anak-anak kita yang main bola hari ini. Kadang-kadang dia tak tahu dia faham ke tak faham. Dia masuk padang, dia ambil rumput sikit, buat tanah salib kat badan dia. Ikut sebab idola bola sepak dia yang selalu buat. Dia tak tahu apa yang dibuat itu menyebabkan akidah dia rosak. Sebab salib itu bukan tanda orang Islam, Kristian. Maksudnya dia sengaja memurtadkan diri dia, sengaja mencampakkan diri dia daripada Islam. Ini yang berlaku. Dengan sebab perbuatan kita, Islam kita jadi rosak. Dengan sebab lidah kita, kadang-kadang tuan-tuan, saya pernah sebut minggu lepas, nak ulang sekali lagi. Kadang-kadang kita ni duk sebut. Sebab apa Tuhan ni mari bulan puasa ni panas. Ni, saya pernah duk kuliah di tempat orang sebut Allah panasnya. Bila puasa panas, bila puasanya kemarau. Dengan sebab lidahnya dia sebut, dia sengaja menyebabkan iman dia jadi rosak. Sebab apa? Yang mari panas, yang mari hujan bukan kerja kita. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja kita. Allah nak uji kita atas dunia ini. Dengan sebab panas yang sedikit ini, kita dah mengeluh, kita dah cakap macam-macam dengan sebab fenomena panas ini. Bagaimana kita nak menghadapi situasi panas di hari akhirat kelak? Tuan-tuan, ini dengan sebab perbuatan dan lidah kita minta peringat. Bukannya kita kena selamat, anak cucu kita pun kena selamat. Saya pernah sebut minggu lepas, orang lelaki dia nak masuk syurga, tapi kerana dia berusaha untuk bawa isteri dan anak masuk syurga sama. Dia dah semayang jemaah, anak-anak di rumah semayang pun tidak. Kalau anak-anak kita masih tak semayang, masih lalai, dah cukup badan, akil balik, tapi tak semayang, dia masuk, anak kita masuk neraka, dia akan tarik kita masuk neraka sekali. Na'udzubillah min zalik. Tu, berusaha sampai tahap tu. Kita ada usaha untuk masuk syurga, tapi kena usaha sama siapa yang ada terlibat dengan hubungan dengan kita, suami, isteri, anak-anak kita, mak ayah kita. Mudah-mudahan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat Ramadan yang kita kena ambil ni. Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita inayah, pertolongan sampai masa 2 hari lagi nak habisnya Ramadan. Kena ambil semangat ni. Orang kata Lailatul Qadar dah habis, atau orang kata malam 23 atau malam 25. Tuan-tuan, boleh tengoklah cuaca macam mana pada 23 dan 25. Antara 2 tarikh boleh disebut oleh guru saya, Lailatul Qadar sudah berlalu pada malam 23 atau malam 25. Wallahu a'lam. Ini Allah yang Maha, sebab ini ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita hanya boleh tengok tanda-tanda yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih ada 2 hari. 2 hari ini apa yang perlu kita buat? Sebanyak-banyaknya minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Tapi guru saya pernah sebut, kalau kita malam Lailatul Qadar, kita sembahyang tarawih, kita tadarus Al-Quran, kita bangun tahajud 2 rakaat, kita sahur, kita dapat qiyamul lail, kita dapat Lailatul Qadar. Sebab malam ini bermula selepas terbenamnya matahari, itu dekat malam. Bila kita lepas terbenamnya matahari, kita buka puasa pun kita baca doa, kita sembahyang maghrib berjemaah, kita sembahyang isyak berjemaah, kita sembahyang tarawih, kita dah tadarus Al-Quran, kita dah sembahyang tahajud, kita dah sahur, kita dah dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan, malam 7 kita istighfar sebagai contoh.
kita istighfar sekali malam itu, contohnya kita dapat Lailatul Qadar, kita dapat kelebihan 83 tahun istighfar kita, nilai. Betul. Walaupun kita kata kita tak dapat, tapi disebut oleh guru saya, kita dapat. Kalau kita boleh maintain buat sepanjang Ramadan ni, kita buat benda-benda begitu, insya-Allah Lailatul Qadar kita dapat. Tuan, dah berakhirnya Ramadan ini, macam orang balik haji, dia ada tanda-tanda untuk tanda-tanda orang balik haji ni, dia ada perubahan pada dirinya, semayang berjemaah dan sebagainya. Tanda-tanda orang kita dapat melaksanakan kesempurnaan puasa kita pada Ramadan. Kita jaga lidah kita, selepas Ramadan kita jaga lidah kita, bercakap benda-benda yang baik-baik saja. Nabi sebut apa? Ittaqun nar, takutlah kamu akan neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sedekah sebelah kurma. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, bila mana tak mampu nak sedekah sekalipun, cakap benda baik-baik. Ni tanda-tanda orang dapat Ramadan yang baik, dapat melaksanakan Ramadan dengan terbaik. Dia jaga lidah dia. Selepas Ramadan dia tak jadi ahli mesyuarat tingkat lagi. Tuan-tuan, faham ahli mesyuarat tingkat? Tak buat ketupat tepi tangga. Ini orang yang baik-baik. Yang kedua, dia dapat salat berjamaah. Ini bulan Ramadan kita boleh terkejut, tergempak pun boleh bangun sembahyang jemaah di masjid, di surau dan sebagainya. Bulan selepas Ramadan, sepatutnya kalau kita puasa kita sempurna, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bila mana Allah sebut, Nabi sebut, siapa yang puasa kerana ia iman dengan mengharapkan balasan pahala Allah, diampunkan dosanya, dia akan jaga lidah, jaga sembahyang jemaah. Tuan-tuan, baiklah kita sama-sama berusaha selepas Ramadan ini, jangan tinggal sembahyang jemaah, jangan tinggal sehingga kita mati. Azam nak buat, nak laksana sembahyang jemaah ni kan, biar sembahyang jemaah biar ada ramai macam ni, baru ada kekuatan kita orang Islam. Bagi ada ramai macam ni, sembahyang berjemaah selepas Ramadan penting berat. Yang ketiga, nak tahu kita punya Ramadan ini okey ke tak okey, tengok kita punya hubungan silaturahim sama-sama kita ni, masih elok ke tak elok, masih atau masih ada dendam, masih ada hasad dengki sama-sama kita. Sebab Nabi sebut apa? Setiap amalan anak Adam ini akan dibawa rekod kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Isnin dan Khamis. Nabi sebut apa? Kalau ada orang yang amalan-amalan anak Adam akan ditinggalkan sementara, sehingga ada dua orang yang saling bergaduh di berdamai semula. Tuan-tuan, Nabi sebut da'huma hatta yastaliha, tinggallah amalan dua orang ni, jangan bawa naik lagi sehingga mereka berdamai. Tuan-tuan, nak habis Ramadan ini paling tidak kita ada ambil tindakan minta maaf kalau buat salah. Sebab takut amalan kita ini, malaikat yang mencatat amalan kita, raqib dan atid kita ni, tinggal dulu. Sebab Allah sebut apa? Da'huma, dia tinggal dulu amalan, jangan bawa naik lagi, sehingga dua orang yang saling bergaduh, sehingga dua orang yang masih ada hasad dengki, masih berdendam ini, hatta yastaliha, sehingga dua orang ini berdamai kembali. Tuan-tuan, habis semangat Ramadan, jangan tunggu nak mari Aidil Fitri baru nak minta maaf. 2 hari yang berbaki ini kita minta maaf. Tuan-tuan, sebelum nak minta maaf 3 kali 4 kali pertemuan dengan tuan-tuan. Kalau ada salah silap sepanjang saya berada di sini, saya minta maaf tuan-tuan. Dan ada yang di sini saya kenal, yang saya kenal walaupun saya tak ingat nama, mungkin saya kenal orang sini yang saya pernah bertugas di Masjid Kharijah. Saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan kita, hubungan kita ini, amalan soleh yang kita buat ini dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan. Yang penting apa dia? Minta maaf tuan-tuan. Buat salah ni kena minta maaf. Barulah amalan kita ni akan dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu Isnin dan Khamis ini pertukaran malaikat ni, dia ada bertukar shift. Allah nak cerita macam tu, nak cerita kebesaran kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala ni.
Allah ni ada kaki tangan dia, ada pegawai dia, malaikat ni. Dia mencatat amalan kita. Amalan anak-anak Adam ni Allah catat. Malaikat catat. Nak bawa persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jagalah hubungan kita baik-baik. 3 benda tuan-tuan. Jaga lidah kita. Yang kedua, jaga salat jemaah kita. Yang kedua, jaga salat jemaah kita. Yang ketiga, jaga silaturahim kita tuan-tuan. Jaga elok-elok, jangan ada gaduh lagi, jangan ada dendam lagi. Mudah-mudahan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta hina kullu hina nastaudi'ukumullah. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu atas kelemahan dan kekurangan ya Allah, campakkan kepada saya semua maafun. Kullu amin wa antum bi khair hatta nastaudi'ukumullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.